قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ke-9 daripada 13 sifat mazmumah, sifat yang dicela, iaitu al-hasadu, dengki. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat noktah-noktah daripada sifat-sifat yang dicela oleh syarak yang wajib pada kita setiap mukallaf meninggalkan ataupun menghilangkan sifat ini daripada diri kita. Dalam pertemuan yang lepas, sifat mazmumah yang dinoktahkan di dalam kitab ini ialah sifat al-ghadab ataupun sifat marah. Pada malam ini sambung yang ke-9, iaitu al-hasad. Hasad bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil dengki. Tapi kadang-kadang kita guna dua-dua. Kita gabung jadi hasad dengki. Istilah hadis guna hasad. Istilah Melayu kita panggil dengan dengki. Jadi apa itu dengki? Ulama definisikan supaya kita boleh kenal. Kalau dia ada dalam hati kita bentuk perasaan macam ni, maka nama dia hasad. Hasad, kata ulama, tamanni zawali ni'matin 'alal ghair. Ada cita-cita. Cita-cita ni duduk dalam hati ya. Cita-cita supaya hilang nikmat pada orang lain. Orang lain tu maksudnya mahsud, orang yang kita hasad. Kalau orang yang kita hasad tu nama dia Zaid, maknanya kita ada cita-cita dalam hati supaya hilang nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Zaid. Kita suka kalau Zaid tu kena susah. Dan kita susah kalau Zaid tu dapat senang. Tu hasad dia panggil. Kita senang kalau dia kena susah. Kita susah kalau dia dapat senang. Tu kalau ada dalam hati kita pada fulan bin fulan, tak kira siapa, boleh jadi sama-sama adik-beradik, boleh jadi jauh daripada kita, tak ada hubungan rahim pun dengan kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, rakan sejawatan kita. Kalau ada perasaan tu dalam hati, maka itu nama dia hasad. Nama dia dengki. Bila dengki, maka kata Imam Nawawi, ijma' para ulama berdasarkan nas yang sahih, hukum dia adalah haram. Tapi selagi mana duduk dalam hati, biar. Maknanya kita mampu kekang agar dia tak keluar daripada hati kita. Sebab tu Quran sebut, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala dalam surah Al-Falaq tu. Salah satu daripada banyak-banyak kita dok minta berlindung tu ialah wa min syarri hasidin, daripada kejahatan orang-orang yang hasad. Tapi Allah Ta'ala sebut di hujung idza hasada.
Bila dia terjemahkan perasaan hasad yang ada dalam hati dia dengan luaran dia. Tu kita minta berlindung. Sebab apa? Bila orang hasad ni, pemikiran dia pun tak waras lagi dah. Bila orang hasad ni, walaupun yang dihasad itu adalah adik-beradik, tapi fikiran dia jadi tak waras dah. Dia boleh sihir adik-beradik dia sendiri, dia boleh santau adik-beradik dia sendiri, dia boleh ada niat nak bunuh adik dia sendiri. Tu orang yang ada hasad. Ibarat supaya orang hilang akal, orang gila. Kata sebahagian daripada tabi'in, orang gila orang yang hasad ni. Sebab dia dah dipengaruhi oleh perasaan dalam diri dia. Baik. Jadi dipetiklah satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi. Dia sebut pendek lah. Dia bilang je dalam kitab ni. Perincian dia kena tengok dalam kitab besar lah. Dia petik satu sabda Nabi SAW. Nabi kata, Iyakum wal hasada. Betul bagi. Iyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hadis Abu Dawud. Apa Nabi sebut? Takutlah oleh kamu daripada bersifat dengan sifat dengki. Kenapa Nabi suruh kita takut? Bila takut, kita jauhlah. Kita tinggalkan tempat yang kita takut. Orang yang takut pada kucing, lari dia daripada kucing. Orang yang takut pada tempat gelap, dia tak pergilah tempat gelap. Sebab tu dia terjemah dengan takut. Ni uslub hadar dia panggil. Iyakum wal hasad ni dipanggil uslubul hadar. Uslub gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab untuk nak suruh kita beringat. Takut kamu daripada bersifat dengan sifat dengki. Kenapa? Kerana sesungguhnya sifat dengki itu bahaya tak bahaya je Nabi sebut. Menghapuskan segala amal kebajikan seperti api yang memamah kayu yang kering. Itu Nabi sebut dulu dalam hadis. Baik. Jadi penyakit ni bermulanya bukan daripada sejarah manusia di bumi dah. Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi sifat ni bermula dah. Iaitu antara iblis dengan Adam alaihi salam. Adam mewakili anak Adam. Iblis yang Allah Ta'ala jadikan daripada api, maklum. Adam Allah Ta'ala jadikan daripada turab, daripada tanah. Maka iblis merasakan diri dia lebihlah banding dengan tanah. Sebab api ni sifat dia marak menjulang naik ke atas. Adapun tanah sifat dia mendap ke bawah. Bumi mendap ke bawah lah. Tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan kepada iblis suruh sujud. Sebut dalam ayat lain, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Maknanya anak Adam ni mukarram, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kerana ada kemuliaan lah pada manusia tu. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bila begitu, maka iblis pun dengki kerana kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada anak Adam. Itu dengki. Berasa tak senang adalah sebab apa? Anak Adam ni diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Supaya kita tak berasa senang lah. Tak senang duduk bila tengok adik kita ataupun kakak kita, abang kita lebih daripada kita. Dari sudut kekayaan dia, dari sudut pangkat jawatan dia, dari sudut ilmu dia, pengajian dia, pendidikan dia lebih daripada kita. Berasa tak senang kita. Begitulah ibaratnya iblis ni dengki dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada anak Adam.
sehinggalah dia mengingkari perintah Allah yang suruh sujud kepada Adam. Bila dah dia tak sujud pada Adam alaihi salam, maka dia dimurkai oleh Allah, dihukum sebagai kafir. Masuk di kalangan makhluk yang kufur kepada Allah Ta'ala. Maka dia berjanji dengan Allah Ta'ala, dia tak akan jadi makhluk yang kufur seorang-seorang dia. Bukan seorang lah, maknanya sekor-sekor lah. Gitu. Maknanya dia tak naklah dia saja yang jadi makhluk yang kufur. Sebab kerana hasad yang ada dalam jiwa dia terhadap kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada anak Adam, maka dia pun bersumpah dengan Allah Ta'ala, dia nak ajak anak Adam sekali jadi perangai serupa dengan dia. So tak boleh kana minal jin. Iblis ni kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Tuan-tuan tu baca dalam surah Al-Kahfi tu. Jin ni daripada iblis. Sebab dia duk sumpah dah dengan Allah Ta'ala dulu. Qala fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Allah Ta'ala. Dia kenal sangat Allah Ta'ala. Maka dia kata apa? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Ada ayat sebut la ughwiyannahum. Ada ayat lain sebut la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalan yang lurus ni untuk menyesatkan manusia. Siratakal mustaqim ni agama. Agama ni lah yang menjadikan anak Adam ni mulia. Bila kita tinggal agama, tak mulia kita. Bila kita tinggal agama, kita buat maksiat, maksiat pula kita buat secara terang-terang. Siapa syarak kata, mu cerita pada orang kejahatan dia pun tak ada masalah dah. Sebab apa? Hina dah dia. Ni al-mujahirin. Yang disebut Nabi dalam istilah hadis, Nabi sebut orang yang al-mujahirin. Setiap umat, Nabi kata, maknanya setiap umat aku mu'afa, akan diampun, ada peluang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Illal mujahirin, kecuali pelaku-pelaku dosa yang buat secara terang-terang. Dia buat maksiat malam ni, pagi esok dia cerita pada orang lain. Bangga aku curi semalam. Bangga aku berzina semalam. Bangga aku langgang pelacur semalam. Dia buat maksiat pagi ni, dia cerita pada orang lain. Ni dipanggil al-mujahirina. Yang ni kalau dalam bab mengumpat, kita cerita, kita sebut nama dia pun tak apa. Tak dikira sebagai mengumpat. Sebab apa? Manusia ni dah merendahkan kedudukan diri dia. Kenapa dia rendah kedudukan ni? Sebab dia tinggal agama. Mulia kita dengan sebab ada agama. Iblis jadi hina sebab tinggal agama, tinggal perintah Allah Ta'ala, suruh sujud pada Adam. Kita selagi mana duk sujud pada Allah Ta'ala, mulia. Sebab kita hidup dengan agama. Bila kita tinggal agama, maka kita akan jadi hina. Jadi iblis ni ikhtiar dia duduk di jalan yang lurus ni, jalan agama ni. Tak nak bagi kita ni jadi orang yang mulia dengan agama. Dia pesongkan kita, dia ajak kita, dia tarik kaki kita, dia hasut kita, dia bisik pada kita. Macam-macam cara lah. La'atiyannahum min baini aydihim, depan, arah depan. Wa min khalfihim, arah belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Belah kanan aku mari, belah kiri aku mari, depan belakang aku mari belakang. Pak arah ini iblis kata aku cuba untuk pastikan anak Adam jadi serupa dengan aku. Sebagaimana aku jadi hina dengan sebab dengki yang ada dalam hati aku, sehingga aku ingkar perintah Allah Ta'ala, tinggal agama, maka begitulah aku nak anak Adam ni jadi hamba Allah ataupun jadi makhluk Allah Ta'ala yang sesat juga, yang tinggal agama, yang hina juga. Itu yang ada di kalangan kita, yang ingkar perintah Allah, yang kufur terutamanya, yang buat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tu kerana turut hasutan daripada iblis dan syaitan. Baik. Tu asal-usul asal-usul hasad. Bermula daripada alam dulu lagi, bukan alam dunia. Alam ulwi, ketika iblis diperintah oleh Allah Ta'ala sujud kepada Adam alaihi salam. Baik.
Jadi sifat ni kalau ada di kita mewarisi. Mari mana bisikan-bisikan tu? Mari daripada iblis. Iblis bisik dalam hati. Tengok jiran kamu beli apa tu? Beli motor, beli kereta. Tengok jiran kamu bahagia dia, happy dia. Gembira je ahli keluarga dia. Mung tengok macam mana mung hidup. Mung dengan bini bermasa muka, tak bertegur siapa, anak-anak bawa masing-masing. Tengok jiran sebelah tu. Mung tak dengki ke pada dia. Kita pun mari rasa tak nak tengok orang senang. Kita pun mula mencari jalan. Iblis susun jalan siap-siap tu. Tu dia kata la ughwiyannahum ajma'in. Kalau boleh semua sekali aku nak ajak masuk duduk di dalam neraka sekali dengan dia. Kalau almarhum tuan guru dulu disebut apa? Supaya dia tak berseorangan dalam neraka. Jadi nak suruh ada kawan, nak suruh ada teman, nak suruh ada member-member juga. Jadi dia hasut kita anak Adam ni supaya buat dosa maksiat juga. Duduk sekali dengan dia di dalam neraka. Tu minta jauh daripada Allah Taala. Baik. Mana tadi? Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan hasad ni terbahagi kepada dua, satu hakiki, satu maknawi, ataupun satu hakiki, satu majazi. Yang hakiki yang saya sebutkan tadi hakiki itu bila mana ada dalam hati kita bercita-cita supaya hilang nikmat daripada seseorang itu. Maka yang ni kata Al-Imam An-Nawawi haram bi ijma', haram dengan ijma' ulama. Adapun yang majazi dipanggil hasad juga. Nabi sebut dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Nabi kata jangan kamu berhasad dengki kecuali pada dua perkara. Nabi guna perkataan hasad juga, tapi hasad pada majaz, bukan hasad pada hakikat. Kalau hasad pada hakikat, kita tak senang orang susah, kita senang orang susah, kita susah orang senang. Itu hakikat hasad. Adapun hasad yang bukan hakikat ataupun majaz, istilah lain ataupun nama lain dia kita panggil ghibtah. Cuma jarang kita guna kalimah ghibtah ni. Ghibtah ni ialah kita bercita-cita nikmat yang ada pada orang yang kita hasad tu ada juga di kita tanpa hilang daripada dia. Tu dia panggil ghibtah. Kita bercita-cita, serupa di awal tu. Cita-cita juga yang hasad madmumah. Bercita-cita juga. Yang ghibtah ni pun bercita-cita juga. Bezanya ialah hasad yang madmum, yang dicela oleh syarak, kita nak supaya hilang nikmat tu pada orang tadi. Adapun yang mahmud, yang dipuji oleh syarak, kita tak hasad supaya hilang nikmat tu daripada dia. Cuma kita nak juga sebagaimana Allah Ta'ala bagi pada dia. Kita tengok jiran sebelah bahagia hidup dia. Kita pun nak juga supaya ahli keluarga kita suami isteri, anak pinak kita bahagia, hidup gembira juga sebagaimana dia bahagia. Tanpa menjejaskan kebahagiaan dia lah. Yang ada ni kadang-kadang sifat dengki tu sampai kita santau orang. Kita say orang dan sebagainya lah. Banyak kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan duk tengok dalam Facebook tu banyak ustaz-ustaz yang duk merawat tu, ada orang yang 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 disantau, dihantar oleh fulan bin fulan dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab dengki, sebab hasad dan sebagainya lah. Aku tak suka lah tengok dia ni bahagia dengan suami dia. Macam sihir tafrik, sihir pemisah di antara suami dan isteri. Itu semua sebab dengki. Sebab aku tengok dia cantik. Dia ni cantik sangat. Ketika ustaz duduk sembang ngaji. Tu ada dalam Facebook tu. Ustaz duk buat TikTok. Dia buat TikTok sambil dia merawat. Boleh kita tengok. Dia bercakap, dia berinteraksi dengan jin. So antara sebabnya ialah kerana perempuan tu cantik. Aku dengki dengan dia sebab dia cantik. Aku dengki dengan dia sebab dia berjaya. Aku dengki dengan dia sebab dia bahagia dengan suami. Jadi aku nak pisahkan dia. Aku tak nak semua orang tak ada seorang pun yang akan dapat dia. Aku nak dia mati. Tu ada yang sampai tahap tu. Kita malam-malam duk tengok video tu, galik juga. Video rawatan ustaz tu. An Idrus ke apa belakang sekali tu.
Baik. Mana tadi? Jadi yang majazi ni ialah ghibtah lah. Nama dia ghibtah. Yang ni kita bercita-cita nikmat yang ada pada orang tu ada juga pada kita, tanpa hilang nikmat tu pada orang yang kita hasad tu lah. Hasad dengan makna majaz. Baik. Yang ni kata ulama, kalau dia melibatkan yang kita hasad itu adalah sesuatu yang berbentuk duniawi. Yang berbentuk duniawi. Contohnya apa? Kekayaan, harta benda. Tengok dia kaya raya, duk buat TikTok contohnya. TikTok bayar pada dia. Kita pun nak juga. Apa yang dia dapat tu. Kita pun ikhtiar, usaha buat juga. Supaya dapat sebagaimana dia dapat. Maka kalau yang kita cita-citakan itu adalah yang berbentuk duniawi, urusan duniawi, maka ulama kata ia adalah harus. Kita tengok dia mengaji pandai daripada bawah naik ke atas, daripada BA naik master, naik PhD. Kita pun nak juga. Orang duk panggil gelaran doktor. Kita orang tak panggil doktor sebab kita tak ada doktor. Jadi berasa aku pun nak kena doktor juga. Sebab apa? Sebab dia tu bercakap dengan ada doktor, orang dengar semua. Aku bercakap sebab tak ada doktor, tak ada orang dengar. Jadi aku nak doktor juga. Dia pun buat doktor juga. Tu kalau urusan duniawi, maka kata ulama harus kita berdengki macam tu. Tapi kalau urusan itu ataupun kelebihan yang ada pada seseorang yang kita nak juga ada pada kita adalah yang berbentuk ukhrawi, maka yang tu adalah mustahabbah, digalakkan. Tengok si fulan bin si fulan ni tiap-tiap pagi kita tengok dia mari ke masjid. Sebelum dia masuk saf tu mesti dia pergi kat tabung, dia hola. Aku tak boleh tengok lah orang pemurah macam ni, aku nak buat juga. Tu mustahabbah, sangat-sangat digalakkan. Sebab kita tengok orang ni lebih ni boleh pahala di sisi Allah Ta'ala. Berasa dengki macam tu, kita pun tiru juga. Nak buat juga biar serupa dengan dia. Maka tu dipanggil ghibtah. Lepas tu urusan akhirat pula, maka ulama kata mustahabbah, sangat digalakkan. Baik. Kena faham kalau ada dalam hati kita nak suruh hilang nikmat daripada orang yang kita dengki, yang tu mazmum. Adapun kalau tidak hilang nikmat daripada orang tu, kita nak ada juga di kita apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada orang tu, yang tu dipanggil ghibtah ataupun dipanggil hasad pada majazi, dipanggil hasad majazi. Baik. Mana tadi? Jadi Nabi sebut dalam hadis ni, iyyakum wal hasada, takutilah oleh kamu akan bersifat dengan sifat dengki ni. Kenapa bahayanya sifat dengki yang madmum ni, yang dicela oleh syarak ni? Sebab Nabi kata kerana sesungguhnya sifat dengki ni menghapuskan segala amal. Menghapuskan segala amal ni maksudnya menghapuskan pahala amal kebajikan yang kita buat. Bukan menghapuskan amal. Kalau menghapuskan amal, jawab dia ibadat kita jadi tak sah. Tak sah ditentukan oleh fiqh. Ilmu fiqh yang kita mengaji, bila kita buat cukup syarat, cukup rukun, fiqh dah kata sah, sah lah. Tapi kalau ada dalam hati kita sifat hasad dengki pada orang, kita dah buat jahat pada orang disebabkan oleh sifat hasad dengki dalam diri kita, maka yang ni habislah pahala kebajikan yang kita duduk buat. Nabi umpamakan kama takulun narul hatab. Nabi umpama buat tasbih tu nak suruh mudah kita nampak. Macam mana pahala habis? Pahala habis. Kita duk puasa setahun. Kita duk puasa sebulan Ramadan. Kita duk semayang tiap-tiap hari berjemaah 5 kali sehari. Kita duk buat macam-macam lagi amal ibadat. Habis pahala. Macam mana nak mudah kita faham? Nabi tasbih. Nabi buat perumpamaan. Supaya kalau kamu tengok api yang membakar kayu. Kayu yang kering, kamu cucuh. Kamu nyalakan lighter di kayu tersebut. Berapa lama dia ambil masa untuk nyala dan menghabiskan kayu yang bertimbung tu? Tak lama, sekejap ya. Kalau kita pergi kilang kayu, kita tengok kayu yang tak terpakai lagi, yang dibuang oleh kilang tu, dia himpun di satu tempat, dia bakar bertimbung tinggi macam bukit, sekejap ya dibakar hangus jadi abu.
Gitulah ibaratnya orang yang hasad ni. Sebab apa kata ulama habis pahala amal ni? Sebab ghalibnya ulama kata orang yang ada hasad biasanya dia akan mengumpat. Biasanya mesti dia tak puas hati dengan orang dah. Bila dia tak puas hati dengan seseorang mesti dia mengumpat. Orang tu baik macam mana pun bagi dia buruk. Dia cari keburukan pada orang tersebut. Dia cerita keburukan orang tersebut. Sebab apa? Sebab dia benci. Jadi bila dia mengumpat orang tersebut, maka orang yang dihasad tu berada dalam ni'mah ala ni'mah. Orang yang kita dengki tu duduk dalam keadaan nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat. Sebab apa? Boleh pahala daripada orang yang hasad. Orang yang duduk mengumpat dia. Adapun kita yang mengumpat dia ni duduk dalam hasrah ala hasrah. Duduk dalam keadaan rugi dan rugi dan rugi dan rugi. Sebab apa? Pahala kita diambil oleh orang. Habis licin pahala kita, ambil dosa dia tanggung atas kepala kita pula. Itu besar. Sebab tu Nabi kata, iyyakum wal hasad. Beringat dengan sifat ni. Sebab sifat ni adalah boleh menghapus pahala amal kebajikan yang kita buat. Kita di akhir zaman ni, umat akhir zaman, kita tak kira siapalah. Bukan jenis orang yang banyak amal dah kita ni. Dah lah kita tak banyak amal. Lepas tu duk buat perangai-perangai jahat ni pula. Ada takabur, depan nanti dia cerita bab takabur pula. Ada hasad, ada itu, ada ini dalam diri kita. Pahala tak banyak dah, amal ibadat tak banyak dah kita. Malah lebih banyak daripada rajin kita ni. Lepas tu habis pula pahala amal ibadat, tak kau rugi umur yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sebab tu bila kita mengaji bahasa, kita kena terima segala pemberian daripada Allah Ta'ala kepada setiap manusia. Bahkan Allah Ta'ala ajarkan was'alullaha min fadlih dalam ayat Quran sebut. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah Ta'ala anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada orang ni. Si A, si B, si C, si D, si Z. Siapa si Z? Allah Ta'ala bagi anugerah ni. Macam-macam anugerah berbeza-beza antara A sampai Z. Allah Ta'ala kata, was'alullaha min fadlih. Mintalah dengan Allah Ta'ala. Mu nak kaya, minta dengan Allah. Mu nak naik pangkat, minta dengan Allah. Bukannya mu naik, jatuhkan orang. Mu naik, mu cerita jahat tentang orang tersebut. Mu buat benda-benda fitnah. Sebab apa? Untuk menjatuhkan orang tu. Benda fitnah tu timbul sebab apa? Ada hasad dengki dalam diri kita. Boleh jadi orang yang kita dengki itu, kita fitnahkan itu sejujur-jujur manusia. Boleh jadi. Contoh ya ni. Boleh jadi sejujur-jujur manusia. Tapi sebab dengki yang ada dalam hati kita, maka kita buat cerita-cerita yang tak sepatutnya, yang tak berlaku pun pada fulan bin fulan tu. Jadi kita duduk dalam hasrah ala hasrah. Sedangkan kalau kita faham apa yang ada pada seseorang tu, semuanya adalah qada daripada Allah Ta'ala. Semalam sebut dah. Semua tu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Bila sebut qada, dia adalah mari daripada sifat iradah Allah Ta'ala. Tuan-tuan mengaji dalam usuluddin. Kehendak daripada Allah Ta'ala. Bila sebut kehendak Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala ni berkehendak? Allah Ta'ala berkehendak sejak azali lagi. Sebagaimana zat dia yang azal. Maknanya, sekali dengan zat dia yang azali, begitulah bermulanya kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, apa Nabi sebut, Masya Allahu kana. Apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, maka berlakulah pada makhluk-makhluk dia. Allah Ta'ala nak orang ni kaya, dia jadi orang kaya. Allah Ta'ala nak orang ni jadi orang biasa-biasa, jadi orang biasa-biasa. Yang ni T20, yang ni yang ni T20, yang ni M40, yang ni B40. Semua tu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Kalau mu nak daripada B40 jadi T20, was'alullaha min fadli. Mintalah dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bukakan rezeki, lapangkan rezeki. Dia boleh jadi daripada B40 juga, tapi sebab usaha dan ikhtiar dia, minta dengan Allah tak berhenti-henti, buat usaha kerja, buat tak berhenti-henti juga, maka Allah Ta'ala pindahkan daripada B40 jadi apa? Jadi T20. Tapi orang yang dengki ni dia tak nak buat kerja sebenarnya. Dia malah untuk buat sesuatu yang ada pada orang yang dihasad dengki tersebut. Dia nak orang tersebut hilang. Jadi orang tu kalau fakir, kekal dalam fakir. Kaya jadi fakir, senang jadi susah, bahagia jadi derita. Tu orang yang hasad gitu.
duk main dalam hati dia. Lepas tu orang yang hasad kalau duk gitulah keadaan jiwa dia, susah hidup. Susah hidup kita. Kita duk hasad pada orang susah. Boleh kau hilang daripada orang tu dengan sebab kita hasad ataupun dengan sebab kejahatan kita? Bukan dengan sebab kita hasad akan hilanglah kenikmat yang Allah Ta'ala bagi pada orang tu. Dia semua adalah ketentuan Allah Ta'ala juga. Kalau Allah Ta'ala izin hilang, hilang. Tak izin hilang, tak hilang juga. Kita duk pening seorang-seorang diri kita kerana dengki dengan nikmat ataupun anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan pada seseorang tu. Jadi sangat-sangat rugi orang yang ada sifat hasad. Baik. Itu yang Nabi sebut, habis pahala amal kebajikan seperti api yang memamah kayu yang kering. Habis 9. Yang ke-10. 3 minit. Yang ke-10. Yang ke-10 sifat mazmumah yang ke-10 ialah takabbur. At-takabburu dia kata. Kemudian atihu. Kemudian at-tawahu al-khuyala'u. 4 kalimah dia guna. Diterjemah takabbur, sombong dan bongkak. Sombong dan bongkak. Baik. Satu dia guna kalimah at-takabbur. Kita tengok setakat sempat. Ini kuliah terakhir sebelum Ramadan. Lepas ni cuti 2 bulan. Ramadan, lepas tu Syawal dah. Mula balik 1 Zulhijjah. Lepas tu Raya Haji, cuti pula. Bertemu di 1 Muharram. Tu dia. Takabbur. At-takabbur ambil daripada kalimah kabura. Kabura yakburu. Kabir, akbar, kita duk biasa dengar. Maknanya berasa besar. Berasa besar. Berasa diri besar. Besar dari segi apa? Boleh jadi berasa diri besar pada fizikal. Kok mana besar dari segi fizikal? Baba pernah sebut, dia kata apa? Kita kalau nak banding fizikal besar, banyak lagi makhluk lain besar. Yang Allah duk tawar amanah dulu pada siapa? Inna aradnal amanata pada siapa? Alas samawati wal ardi wal jibal. Pada langit mula-mula, pada bumi, pada bukit bukau. Oh, dia kata kalau ukur dengan langit, dengan bumi, dengan bukit, sangat-sangat jauh besar kita. Besar mereka daripada kita. Kita kecil sangat-sangatlah nak banding dari sudut fizikal dengan mereka-mereka tu. Dengan langit, bumi, bukit bukau tu. Besar mana kita? Berasa besar dari sudut apa? Dari sudut ilmu. Allah Ta'ala kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas daripada orang yang berilmu, ada lagi yang berilmu. Ingat susu galuh kita. Kita mari daripada orang alim, kau mari daripada orang jahil. Mari daripada orang jahil kita ni. Wa 'allamna kan, dan kami ajar. Kami ajar kepada Adam alaihissalam al-asma'a kullaha. Maknanya kalau aku tak ajar pada Tok Adam alaihissalam dan Adam tak ajar kepada keturunan-keturunan dia, Allah Ta'ala pun tak ajar kepada manusia-manusia ni, jawab dia jahil lah kita sebab keturunan kita keturunan jahil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, keluar daripada perut mak, la ta'lamuna syai'a, mu tak tahu apa-apa. Tu ingat keturunan kita. Jangan nak berasa alim lah kita. Sebab apa? Asal-usul kita orang jahil. Bila kita mengaji, patutnya makin kita kenal kita jahil. Tiba-tiba kita berasa besar dari sudut ilmu. Siapa kata kita hina orang, kita kata kita lebih daripada orang-orang tertentu. Tu dia panggil takabbur. Setakat tu lah. Yang sempatnya sebab dia bunyi dah beduk berbunyi. Tu tanda azan dah masuk. Isyak dah masuk. Baik. Qadar tu dulu sambung bila mana diizinkan untuk sambung. Wallahu a'lam wa ilmuhu